peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah dapat kita keudara lagi pada petang ni untuk meneruskan perjuangan Akademi Agama Bangsa dan Tanah Air. 2-3 hari ni rajin live sikit sebab ada kelapangan masa kan. Tadi saya berjumpa dengan influencer Facebook dan TikTok Datuk Zamir Ibrahim. Beliau datang ke Lumut berjumpa dengan saya kan, sempat buat video pendek. Terima kasihlah kepada Datuk Zamir kerana sudi memberikan sokongan kepada saya dalam pemilihan UMNO 2023. Itu satu perkara yang amat berharga lah kepada diri saya lah, sebab saya ni orang kata orang muda, umur pun baru lepas pemuda. Mansur Wahab, Mak Syarin kan, umur baru 43 tahun. Tapi kalau ikut tahun 44 tahun. Sebab saya lahir bulan 6, jadi masih dikira 43 tahun. Masuk je 26 hari bulan 6, cukup 44 tahun. Berapa yang tinggal wallahu alam lah. Berapa yang tinggal, sekejap je. Dari usia sebulan dilahirkan hingga 43 tahun, sekejap je. Dulu saya ada mak, sekarang mak saya dah meninggal dunia Jadi tapi masih ada lagi lah ayah. Ayah masih hidup lagi. Jadi saya ni pun dulu ni sebenarnya yang berminat sangat dengan UMNO ni ada sebab dia, tuan-tuan. Rizana, Cik Ani, Tuan Ramli Abdullah. Sebab ayah saya lah. Ayah saya ni memang akar umbi UMNO yang setia lah kan. Dan masih lagi menjadi ketua cawangan UMNO hingga ke saat ini. Usia dah 78 tahun 78 tahun Jadi beliau ni sangat aktif daripada dulu lagi di ketua cawangan. Kita ni dah anak ketua cawangan, tentulah sangat aktif berpolitik Tambah-tambah zaman 90-an dulu memang hebat lah. UMNO zaman 90-an sangat hebat. Kegemilangan UMNO lah era tu tahun 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Masa tu memang sangat hebat. Jadi kita ni pada waktu tu belasan tahun melalui saat kehebatan dan kegemilangan UMNO tau. Time tu tak ada lagi PKR, tak ada Bersatu, tak ada parti yang pelik-pelik tu, tak ada lagi. Time tu yang ada UMNO dan parti PAS saja Aduka Kerambit Perak contoh dia memang gemilang lah. Tapi kegemilangan UMNO tu mula tercalar bila Tun Mahathir lah memecat Datuk Seri Anwar Ibrahim memanda Perdana Menteri kita. Di pada waktu tu umur saya 18 tahun 18 tahun. Jadi pada waktu tu saya tanyalah ayah saya kalau tengok kata ayah kau tengok pada gelombang orang muda masa tu banyak bersama dengan PKR Jadi ayah saya kata apa jadi pun kita kena setia kepada UMNO. Pemimpin ni datang dan pergi, sedia berganti lah Jadi walaupun kita tak berapa suka dengan cara Tun Mahathir yang mengambil tindakan yang sembrono disebabkan takut kedudukan Perdana Menteri diambil alih oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1997-98 tu.
Jadi keadaan pada waktu tegang lah, sangat tegang lah. Memang sangat tegang lah. Dengan gelombang gerakan reformasi yang turun ke jalan. Macam-macam lah era tu. Jadi memanglah time tu kita anak-anak muda memanglah sangat teruja dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara kan. Jadi dalam kekalutan tu orang tua saya dia suruh saya ni masuk TLDM. Jadi saya pun masuk TLDM lah. Dan berhentilah berpolitik pada umur 19 tahun. Dalam TLDM ni kita tak boleh berpolitik. Tapi pada waktu tu memanglah rata-rata anggota menyokong kepada UMNO Barisan Nasional. Pada waktu tu. Dan sepanjang Lantutan Laut kita hanya pangkah lah. Saya memang pangkah Barisan Nasional je. Tak pernah lagi lah pangkah parti lain sampai ke saat ni lah. Tak pernah lagi lah. Hanya pangkah Barisan Nasional. Jadi lepas saya menamatkan khidmatan, saya belum lagi aktif politik. Saya lebih kepada NGO lah. Macam-macam NGO saya sertai lah. Permulaan tu NGO permotoran kan mudah kan. Dan upgrade sikit, mula pandai nak tubuhkan NGO. Jadi saya pun tubuhkan sebuah NGO lah. Buat perlembagaan, buat logo dan buat pendaftaran lah. Dan jadi Presiden NGO Pertubuhan Kebangsaan Biru Bersatu Abata Malaysia. Itu NGO yang diasaskan saya. Dan saya adalah Presiden pertama NGO tersebut lah. Cuma sekarang ni saya dah jadi mantan Presiden saja. Saya serah kepada orang lain untuk menjadi Presiden Abata lah. Sebab nak jadi Presiden Abata ni kena duduk Kuala Lumpur. Saya duduk di Lumut. Jadi susah sikit kan. Sebab Abata ni dia meluas hingga ke Sabah Sarawak kan. Tak apalah, biar sahabat saya yang meneruskan legasi perjuangan Abata tu. Dari situ barulah saya sertai politik. Masuk politik. Permulaan masuk politik tu kita ni biasalah kan. Walaupun kecil-kecil dulu kita ikut politik UMNO ni, tapi kita tak sertai sebab tak cukup umur kan. Tapi bila sertai, tentulah banyak perkara yang saya tak tahu kan. Sekarang ni alhamdulillah lah dah tahulah banyak selok belok apa itu politik. Tak kira lah parti mana pun, permainan politik dah sama lah. Orang kata membunuh atau dibunuh, kill to be killed, kill or to be kill all. Jadi cerita dia lebih kurang macam tu lah. Dan sampailah satu saat hari ini saya telah menawarkan dirilah sebagai salah seorang calon lah, naib ketua bahagian UMNO Lumut. Dan ini satu percubaan berani saya demi satu cita-cita yang besar untuk mengembalikan kegemilangan UMNO tu di bahagian saya lah, di Parlimen Lumut lah. Kita kat sini ni dah kalah 3 kali lah. Dulu pilihan raya ke-13, pertama kali kita kalah. Ke-14 dan ke-15 cukup 3 kali lah. Tapi kau tengok kepada jumlah kekalahan tu tak banyak. Pilihan raya ke-14 kalah 400 undi. Pilihan raya yang ke-15 kalah 300 undi. Maknanya peluang untuk kembali menang di Parlimen Lumut ni amatlah tinggi. Maknanya kalau kita usaha betul-betul, kita perkukuhkan lagi perjuangan kita, saya percaya pilihan raya ke-16 kita mampulah menang di Parlimen Lumut. Okey tuan-tuan. Banyak juga komen-komen negatif dekat TikTok dan Facebook ni. Ini biasalah kan. Ini kumpulan walaun kan, walaun kan. Kumpulan walaun Perikatan Nasional ni, dia orang ni sebenarnya berpolitik dendam. Dia orang ni bukannya mengamalkan politik yang sihat. Bagi saya walaun Perikatan Nasional ni berpenyakit. Hasad, dengki, busuk hati, iri hati, dan berbagai-bagai penyakit hati yang lain. Dia orang ni sebenarnya
nakkan kuasa sebab kita faham mereka nak membunuh UMNO. Mereka memang benci kepada UMNO sebab UMNO tu namanya Melayu. Kalau UMNO tu bukan Melayu, dia tak bunuh. Sebab nama Melayu lah bunuh. Dia amat bencilah kepada UMNO ni. Macam PAS tu dari dulu lagi dia benci kepada UMNO. Dia memang cukup sakit hati kepada UMNO. Selagi UMNO tu tak berkubur, selagi itulah mereka tak akan insaf, tuan-tuan. Sedangkan kalau tengok hari ni mereka nak tubuhkan kerajaan dulu pun minta pertolongan UMNO, Abang Yub, Tani Isma. Kenapa yang mereka nak benci sangat kepada UMNO ni? Apa salah UMNO kepada Haji Hadi? Apa salah UMNO kepada Mahathir Yassin? UMNO tu rumah. Takkan nak runtuhkan rumah. UMNO tu rumah. UMNO tak salah apa-apa pun. Kamu kata macam-macam dulu. Kena jatuhkan kerajaan BN. Kerajaan BN sakau. Kalau tak jatuhkan BN, negara akan bankrupt. Kalau tak jatuhkan BN, rakyat akan kelaparan. Kalau tak jatuhkan BN, tak ada masa depan. Macam-macam Mahathir Muhyiddin kata kepada UMNO. Tapi bila rakyat menjatuhkan Barisan Nasional di Pilihan Raya ke-14, angkat Mahathir jadi Perdana Menteri, kenapa tak boleh berkhidmat lebih baik daripada Barisan Nasional? Sampai terpaksa menangkap katak daripada UMNO. Lepas tu bila Muhyiddin pula jadi Perdana Menteri, kenapa dia tak boleh berkhidmat lebih daripada bosku? Bila angkat pula boneka Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, kenapa tak mampu berkhidmat lebih daripada kerajaan bosku dulu? Jadi kalau kita ni nak kata ke orang, kita pastikan kita lebih baik daripada orang tu. Kalau kita lebih teruk daripada orang tu, maknanya apa? Maknanya kita pembohong. Contoh isu GST. Bukan mencanang hebat dulu Mahathir Muhyiddin ni. GST menghisap darah rakyat. GST punca kenaikan harga barang. Mai kat Daim Zainuddin, dia kata government suka tipu GST. BRIM is bad policy. Itu saya dengar Daim kata dulu. Mana Mahathir Muhyiddin Daim ni memang benci kepada GST dan benci kepada BRIM pada waktu itu. Jadi bila mereka berkuasa, pertama yang mereka buat, mereka hapuskan GST. Okeylah, mereka tunaikan janji. Tapi kenapa penghapusan GST bukan mengurangkan beban rakyat, tapi menyebabkan rakyat terbeban lebih teruk. Harga bawang melambung, harga ayam, harga telur, harga ikan, daging, sayur-sayuran, rempah ratus, alat ganti kenderaan, rumah, barang-barang hardware pembinaan, mechanical dan sebagainya melambung tu. Dulu kata GST menyebabkan harga barang mahal. Dah hapus GST, kenapa harga barang lebih mahal dari zaman kerajaan Najib Razak? Ini persoalan kita. Sampai bila hari ini Mahathir Muhyiddin Haji Hadi nak membohongi rakyat? Sampai bila? Kerana kamu bertiga menyebabkan semua orang susah. Kamu buat kacau dalam politik. Kamu merosakkan pemikiran rakyat. Kamu menjahannamkan sistem ekonomi yang baik. Cacau merbau habis. Itu jelas bahawa mereka ni penipu. Janji Mahathir, janji Muhyiddin, janji Haji Hadi, janji yang tak boleh kita percayai. Dulu pilihan raya ke-14 bila mereka menang, Mahathir Muhyiddin berjanji nak mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai PM yang ke-8. Adakah mereka menunaikan janji? Tanya kepada rakan-rakan PKR kita. Adakah Mahathir Muhyiddin menunaikan janji dengan mengangkat Anwar sebagai PM ke-8? Ada? Tak ada.
Mereka kencing Anwar Ibrahim. Dan cara mereka nak kencing Anwar Ibrahim, mereka berpakat menjatuhkan kerajaan dan menubuhkan sebuah kerajaan atap. Dan pada waktu keluarlah macam-macam hujah daripada Presiden PAS yang lompat parti itu wira negara. Yang lompat parti itu perjuangan fi sabilillah. Macam-macamlah hujah-hujah untuk menghalalkan perbuatan khianat, mengambil hak orang lain, dan dihalalkan dengan hujah-hujah yang pelik-pelik ni. Itu cerita dia. Dan masa Muhyiddin jadi PM 17 bulan. Keadaan negara bukan bertambah baik. Ya, memang ada alasan. Time tu Covid, okey. Lockdown, tutup daerah, tutup negeri, tutup negara, tutup sektor ekonomi. Semua kena kurung. Betul? GDP jatuh, hutang bertambah bertrilion. Tabung-tabung negara dikorek, aset dicairkan. Ya, kita tahu. Tapi persoalan kita rakyat hari ini kepada Perikatan Nasional. Kenapa kamu boleh cari dana politik beratus juta ketika darurat? Ketika sektor ekonomi ditutup, kamu masih mampu kau ratusan juta ringgit dana pilihan raya yang ke-15. Nampak? Adakah itu kamu jujur? Atau kamu mengambil kesempatan atas nama darurat untuk menganugerahkan tender terus tanpa melalui proses biasa kepada kawan-kawan kamu? Ini persoalannya. Dan hari ini bila SPRM membekukan ekor rasmi bersatu, itu petanda jelas. Tak lama lagi akan terbongkar satu persatu perangai bobrok Muhyiddin dan kepimpinan Perikatan Nasional. Sebab selama ini saudara, di hadapan rakyat mereka begitu megah. Kononnya mereka lah pemimpin yang soleh, pemimpin yang jurus, pemimpin yang benar-benar nak berjihad demi negara, demi bangsa. Kononnya mereka nak menyelamatkan negara daripada pemimpin yang rakus dan sebagainya. Macam-macam hukum dikeluarkan mereka untuk menghalalkan niat mereka untuk berkuasa dalam negara ini. Dan hari ini, bila mereka jadi pembangkang, mereka mula memainkan sentimen, mewujudkan persepsi kononnya mereka lah kumpulan yang dianiaya. Aniaya yang bagaimana? Mereka jadi pembangkang pun atas pilihan mereka sendiri. Kita tak suruh pun mereka jadi pembangkang. Mereka yang pilih jadi pembangkang sebab mereka tidak boleh bersama dengan Pakatan Harapan, dan Muhyiddin tak mampu duduk di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okeylah, tak apa. You jadi pembangkang, jadi pembangkang. Betul. Nampak? Clear? Tak apa. Rasuah. Memanglah kamu boleh tipu pengikut kamu dengan perkataan sedekah. Tapi hakikatnya kamu tak mampu tipu diri kamu sendiri. Dan kamu tak mampu tipu SPRM. Kalau kamu hebat boleh tipu SPRM, sungguh kamu akan selamat. Kamu tak boleh kata ke SPRM, saya mengamalkan amalan sedekah. Kamu tak boleh menghalalkan duit yang haram dengan menggunakan perkataan sedekah. Bermakna kamu ni adalah pemimpin yang tidak bertanggungjawab, yang mempergunakan perkara yang tak sepatutnya kamu gunakan. Itu cerita dia, tuan-tuan. Apa ni, berobat 84, penjilat DAP. Kita tak jilat siapa-siapa pun. Dalam perjuangan ni, kita tak pernah jual prinsip perjuangan ketuanan Melayu. Kita tetap Malay champion dalam perjuangan ini. Kita bersama parti-parti Pakatan Harapan,
Kerana kita menjunjung kita. Kan? Sebab kita memilih mudarat yang kecil. Adakah kita nak jadi macam Perikatan Nasional, sanggup memilih mudarat yang besar? Kan? Tak ambil pusing, tak ambil peduli tentang negara, ekonomi, hutang, kehidupan rakyat. Kita tak sama macam Perikatan Nasional. Kan? Kita lebih baik dari Perikatan Nasional. Kita sanggup berkorban demi untuk selamatkan negara, demi untuk selamatkan ekonomi, demi untuk selamatkan kehidupan rakyat jelata. Kita tak mahu rakyat kita susah. Kita tak mahu anak rakyat tercicir persekolahan. Kita tak mahu anak-anak rakyat kelaparan. Bermakna hati kita, perjuangan kita lebih mulia dan baik daripada perjuangan sempit Perikatan Nasional. Mereka sanggup menolak kita hanya kerana kepentingan diri mereka mengatasi kepentingan negara dan rakyat. Jadi saudara-saudari, nilailah sendiri. Sama ada masih ingin menyokong Perikatan Nasional atau meninggalkan Perikatan Nasional dan mengundi parti kerajaan perpaduan di pilihan raya negeri yang bakal berlaku tidak lama lagi. Itu cerita dia. Fikirkan benda ni. Sampai bila nak kena tipu dengan Muhyiddin? Sampai bila? Sampai bila? Sampai bila nak kena tipu? Sampai bila-bila nak kena tipu? Okey tuan-tuan, ada persoalan tuan-tuan? Adakah kerambit berpandukan pada niat? Ya, terima kasih. Dan kita ni takkan terikut-ikut politik yang dibawa oleh Perikatan Nasional. Mereka tak ada modal. Jadi mereka hari ini akan mengulangi DAP. Itu je modal yang ada kepada Perikatan Nasional. Mereka minta orang Melayu tolak UMNO kerana DAP. Mereka fikir rakyat kita ni masih lagi berada di zaman Mahathir. Maka lupa hari ini rakyat Malaysia sudah berpendidikan tinggi dan tidak berminat dengan amalan politik sempit melaga-lagakan kaum. Rakyat kita hari ini nakkan perpaduan. Sebab perpaduan boleh menjana keberkatan kepada ekonomi, membawa rahmat, kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat, iaitu rakyat. Itu cerita dia. Apa duk melalak? Saya tak melalak, cakap benda betul. Sokong PN dapat apa? Dapat sedekah. Tu je. Apa keuntungan sokong PN? Apa keuntungan dia? Kita nak orang Melayu bersatu, tapi kita sokong orang yang pecahkan bangsa kita. Cuba kita fikir bersama-sama. Siapakah pemimpin yang memecahkan penyatuan orang Melayu? Siapa? Kenal Mahathir? Nak masuk PAS dah. Kenal Muhyiddin? Dua orang inilah yang memecahkan penyatuan bangsa Melayu. Itu je. Jadi hari ini, kalau kita bercakap soal penyatuan Melayu, perjuangan aku nak menyatukan orang Melayu, tapi kita menyokong Mahathir, bermakna perjuangan kita perjuangan yang songsang. Dan hari ini kita kalau bercakap soal perjuangan Melayu, tapi menyokong Muhyiddin, samalah. Sampai bila-bila pun orang Melayu tak akan boleh bersatu selagi ada yang masih menyokong Mahathir dan Muhyiddin. Macam PAS, dia tak pecah belahkan orang Melayu. PAS, dia memecah belahkan umat Islam. Itu PAS. Dari dulu, dia suka pecah belahkan umat Islam. Dia suka campur aduk masalah politik mereka
sehingga menyebabkan perpecahan umat. Tak apa, itu hak PAS. Maka rasa itu betul, tak apalah. Tapi bagi pandangan orang yang macam saya, apa yang dilakukan oleh PAS tak menguntungkan umat. Apa yang dilakukan PAS hanya memecahkan umat kepada banyak belahan. Itu cerita dia. Dan politik PAS ni politik yang menyebabkan orang berpersepsi negatif kepada kita. Tapi tak apalah, itu hak PAS. Kita mau kata apa? Bagaimana? Ya, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, saya tuan-tuan, sampai tahap berkenaan dengan komuniti, berkenaan dengan masjid, berkenaan dengan surau, saya sanggup mendiamkan diri sebab saya ni orang politik dan saya jarang nak mencampuri urusan tata kelola komuniti ataupun tata kelola surau dan masjid. Sebab apa? Sebab saya orang politik. Orang kenal saya ni orang mana? Orang politik. Jadi saya tidak sama sekali akan berpolitik di dalam komuniti ataupun dalam masjid dan surau. Berbeza dengan pimpinan PAS. Berbeza. Kita tak buat macam sebab apa? Kita sayang kepada penyatuan umat. Kita tak mau memecah belahkan umat. Mereka tak kisah. Saya tahu benda ni semua. Okey tuan-tuan, teruskan perkongsian saudara. Tak apa tuan-tuan, berkenaan orang muda. Orang muda tolak kita di pilihan raya ke-15 sebab apa? Sebab kita tidak mampu untuk menguasai media mutakhir, iaitu TikTok, Facebook, YouTube. Sebab orang-orang muda mendapatkan maklumat penjelasan politik berpandukan kepada media sosial. Jadi bagaimana langkah kita untuk mengembalikan sokongan orang muda kepada UMNO? Jawapan itu mudah, nak buat susah. Kita mesti menguasai media sosial. Makna kita kena kuasai Facebook, kuasai TikTok, YouTube, kuasai media konvensional dan juga media arus perdana. Jika kita mampu menguasai media-media tersebut, tentulah sokongan orang muda akan kembali kepada UMNO Barisan Nasional di pilihan raya yang akan datang. Sebab politik hari ini tak macam dulu. Kalau dulu politiknya kempen tradisi. Nak berceramah, kena buat rapat umum, kena bina pentas, kena berpidato di hadapan masyarakat. Itu dulu punya kaedah. Tapi mesti terus diamalkan, betul? Kaedah terkini kempen adalah melalui media sosial. Jadi kita mesti menguasai kemahiran dalam media sosial. Barulah kita berpeluang untuk menarik semula undi anak-anak muda kepada UMNO. Okay. Dan ada juga persoalan yang tanya dalam live ni. Kenapa UMNO tak mampu kuasai media sosial di pilihan raya ke-15? Jawapannya mudah. Kerana kita tidak ada dana politik yang cukup. Kita tak sakau direct nego. Duit kita ni cukup-cukup saja. Itu pun kurang banyak. Berbeza dengan Perikatan Nasional. Mereka ada dana politik yang cukup banyak. Walaupun baru tubuhkan, saya rasa lebih kurang 2 tahun saja. Jadi mereka mampulah menyediakan dana yang cukup untuk menggerakkan jentera media mereka. Dan pada waktu tu mereka menguasai kerajaan. Nampaklah PM tu Ismail Sabri, tapi itu PM MOU dengan Muhyiddin. Cerita dah. Jadi untuk pilihan raya yang akan datang, saya percaya pucuk pimpinan UMNO akan melakukan satu langkah yang drastik untuk berevolusi dan menjadikan media sosial sebagai platform utama berkempen, memberi penerangan dan penjelasan, dan memastikan
sokongan orang-orang muda kembali kepada UMNO. Kan? Sekarang ni musim-musim pemilihan kan tuan-tuan. Ya tak? Nampak dah antara calon ketua pemuda Datuk Asmuni Hassan Kubang Pasu. Okey tuan-tuan. Saya memang sokong Datuk Asmuni Hassan. Saya sokong dia. Untuk jawatan naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, saya sokong anak bosku, saudara Datuk Nasibuddin Najib. Saya sokong dia. Saya nampak dua orang pemimpin ni mempunyai aura dan kemampuan untuk mencetuskan satu gelombang keyakinan dan kepercayaan orang-orang muda kepada UMNO. Sebab kalau nak tarik orang muda sokong UMNO, tentulah perkara itu mesti dilakukan oleh Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Itu tanggungjawab yang ada kepada mereka. Dan saya nampak hari ini yang ada keupayaan untuk menarik semula undi anak muda kepada UMNO adalah Datuk Asmuni Hassan dan Datuk Nasibuddin Najib. Dua pemimpin ni kalau menang nanti, itulah mereka akan merangka satu perubahan, membina semula sebuah kebangkitan dan memastikan sokongan orang muda, saluran muda bersama dengan UMNO di pilihan raya yang akan datang. Itu cerita dia. Diharaplah kepada akar umbi UMNO seluruh Malaysia, para perwakilan pemuda, sokonglah Datuk Asmuni Hassan sebagai KP saudara, dan sokonglah Datuk Nasibuddin Najib sebagai naib ketua pemuda anda. Kita nakkan perubahan, kita maukan pembaharuan, kita mau mencipta kebangkitan, kita nak bangkit, kita nak pastikan kita berjaya di pilihan raya yang ke-16. Kita kalah pilihan raya ke-15 bukan kerana kita lemah, tapi perpecahan yang berlaku di kalangan pemimpin UMNO menyebabkan pengundi-pengundi was-was dan hilang kepercayaan kepada UMNO pada waktu itu. Perpecahan yang berlaku itu selepas pilihan raya negeri Johor. Saudara-saudari, pelik kan? PRN Melaka kita menang 3/4. PRN Johor kita menang 2/3. Pilihan raya ke-15 kita cuma menang 30 kursi. Pelik kan? Jawapan dia mudah. Masa berlaku PRN Melaka, masyarakat masih melihat tidak ada perpecahan di kalangan pucuk pimpinan UMNO. Dan ketika berlaku PRN Johor, keadaannya masih baik. Atas tindakan Datuk Ismail Sabri yang melambat-lambatkan bubar parlimen, atas tindakan Datuk Seri Ismail Sabri yang cuba menggambarkan kepada masyarakat bahawa dia adalah mangsa, dan pembangsa itu adalah Dr. Zahid Hamidi, sehingga menyebabkan mudah bagi Perikatan Nasional menyemai benih kebencian, mencipta persepsi yang cukup dahsyat, supaya orang-orang muda menolak UMNO kerana Zahid Hamidi. Rancak pada waktu tuan-tuan, rancak berdosa orang kata. Muhyiddin menyemai kebencian rakyat kepada Dr. Zahid Hamidi. Ditambah pula dengan kebijakan dan kelantangan MB Kedah yang berjaya menyemai kebencian masyarakat kepada Dr. Zahid Hamidi. Dan di ceramah-ceramah mereka pada waktu itu, Perikatan Nasional menggambarkan kepada masyarakat bahawa dalam UMNO ini ada pemimpin soleh dan ada pemimpin yang tidak soleh. Yang soleh maksudnya Perdana Menteri and the gang. Yang tak soleh tu maksudnya Dr. Zahid
dan pasukannya. Ya. Jadi usaha-usaha mereka mencipta propaganda yang jahat itu berjaya. Kan? Bila masyarakat melihat pergaduhan pemimpin pro Muhyiddin di dalam UMNO, termasuk Tajuddin Rahman yang bergelantang menyerang presiden dan didokong oleh parti PAS di belakang dia, ini jelas. Itu ada punca dia lah. Selepas itu, bila berlaku bubar parlimen, bila nama-nama calon dikemukakan oleh parti UMNO, kan? Banyak juga pemimpin UMNO yang sanggup mengkhianati parti kerana enggan berjiwa besar untuk memberi laluan kepada pemimpin muda. Contohnya di Parlimen Arau, Syahidan Kasim sanggup mengkhianati UMNO. Syahidan Kasim sanggup menjual maruah dirinya kepada Perikatan Nasional hanya kerana nak bertanding atas tiket Perikatan Nasional di Parlimen Arau. Syahidan Kasim juga menghasut akar umbi UMNO dan pendukung-pendukung UMNO agar menolak calon muda tersebut dan milih beliau kekal sebagai ahli Parlimen Arau. Dan dia berjaya. Dia berjaya. Tapi apa artinya? Adakah Syahidan Kasim berpuas hati dengan apa yang berlaku di Arau? Atau hari ini dia cuba nak pula menawarkan diri. Saya nak bertanding pula di Selangor sebab rumah saya di Selangor. Dia nak bertanding pula ahli Dewan Undangan Negeri di Pilihan Raya Negeri Selangor yang bakal berlaku tak lama lagi. Tuan tengok, kenapa jadi begitu? Sebab dia sebenarnya tidak berpuas hati. Dia sebenarnya kecewa. Kan? Sebab dulu ya dia kecewa. Okey tuan, ada persoalan kan? Sani Muhammad Ismi tukang parti UMNO sudah rosak, PKDP ada kosong. Sani Mahmud, pandangan kamu memanglah rosak sebab kamu tu orang Perikatan Nasional. Kan? Tapi kami tengok UMNO ni tak ada masalah apa-apa pun. Malah sekarang telah berlaku pembersihan. Pemimpin yang pro Perikatan Nasional ada yang digantung, ada yang dipecat. Ada yang mendiamkan diri 1000 bahasa. Itu cerita aja. Pemilihan yang akan datang ni, percayalah, perwakilan UMNO di peringkat bahagian, di peringkat pusat, mereka akan clearkan semua pemimpin yang pro Perikatan Nasional. Kita nak hapuskan sepenuhnya akar umbi Perikatan Nasional. Supaya mereka tak boleh lagi untuk menjadi musang berbulu ayam, mengadu domba, melaga-lagakan kepimpinan, mewujudkan perpecahan di kalangan ahli dan akhirnya menyebabkan kehilangan kepercayaan rakyat kepada UMNO sekali lagi. Okey tuan? Intan Putri, betul saya setuju. Orang Perikatan Nasional yang sebenarnya dah rosak dan busuk. Memang mereka ni busuk hati. Sebab cita-cita mereka nak menghantar Zahid Hamidi ke Sungai Buloh. Itu cita-cita mereka. Rancangan mereka, perancangan mereka, agenda mereka nak menghantar Dr. Zahid ke Sungai Buloh dan menggantikan kedudukan Dr. Zahid itu dengan seorang pemimpin yang boleh buat MOU dengan mereka. Niat yang busuk dan jahat itu tidak berjaya. Mereka nak Dr. Zahid masuk Sungai Buloh, tapi tengok-tengok dia masuk pejabat Timbalan Perdana Menteri. Bila rasa Dr. Zahid masuk pejabat Timbalan Perdana Menteri, maka berbululah hati pemimpin Perikatan Nasional. Macam-macam hinaan yang dibuat mereka kepada Presiden UMNO. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya mereka kena sedar. Duit yang banyak, perancangan yang jahat, belum tentu lagi diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Naik atau jatuh seseorang itu bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kamu
nak penjarakan Zahid tidak berjaya. Dan ini satu bukti yang jelas bahawa kebenaran tetap menang, saudara. Okey, tuan-tuan. Banyak komen ni. Ya, aduka kerambit. Hati pot mereka memang bermasalah. Sekarang ni mereka cuba nak menggambarkan kepada orang-orang Melayu bahawa kita ini tidak mendokong perjuangan Melayu. Mereka nak menggambarkan kepada orang Melayu bahawa mereka lah yang paling Melayu orang ini. Kononnya Muhyiddin lah yang paling Melayu. Hakikat realiti yang nak dibunuhnya Muhyiddin itu parti apa? Parti Melayu. Kononnya UMNO enggan menerima perjuangan bangsa. UMNO menolak kerjasama dengan Perikatan Nasional. Sahabat, janganlah tengok kami ni bodoh. Kami dah bagi peluang 2 kali dah kepada Perikatan Nasional. Peluang pertama, mengangkat Muhyiddin sebagai PM yang ke-8. Peluang kedua, kami mengangkat boneka Muhyiddin sebagai PM yang ke-9. Ketika kamu di puncak kuasa, adakah kamu berlaku jujur dengan UMNO? Adakah kamu ikhlas dengan UMNO? Ada. Kamu lupakah perbuatan kamu memusnahkan penyatuan ummah muafakat nasional? Lupakah kamu berusaha untuk membubarkan Barisan Nasional dan menjadikan Perikatan Nasional sebagai gabungan politik yang baru? Kamu lupakah? Lupa. Kamu lupakah perbuatan kamu yang mecah belahkan UMNO, mewujudkan kluster menteri dengan kluster mahkamah? Kamu lupa. Kamu fikir dengan menjual perjuangan bangsa kami akan menerima kamu dan biarkan kamu sekali lagi menganiaya kami seperti mana ketika Muhyiddin dan Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Sebab tu kami tak boleh terima kamu. Sebab kamu hanya nak mengambil kesempatan atas kami. Ibarat melepaskan anjing yang tersepit sahaja, saudara. Terlepas dari sepitan tu, dia akan gigit kita balik, tuan-tuan. Itu pepatah dia. Jadi terimalah hakikat. Karena kesombongan, keegoan kamu milih jadi pembangkang dan menjadi pembangkang yang tidak efektif. Tidak efektif. Tak ada modal. Hari-hari duk cari jalan nak jatuhkan kerajaan. Tapi alhamdulillah, makin kuat Muhyiddin berusaha nak jatuhkan kerajaan, makin perkasa kursi parti kerajaan. Kita ada 148 kursi. 2/3 daripada jumlah ahli parlimen. Dengan kekuatan 2/3 ini, kita mampu melakukan apa saja demi kebaikan agama, bangsa dan tanah air kita. Bukan senang, tuan-tuan, dapat 2/3. Betul? Ditakdirkan Allah ada 2/3. Maknanya kekuatan kerajaan hari ini sangat luar biasa dan kita percaya dan menjunjung titah, tuanku. Kita mendoakan agar kerajaan perpaduan ini mampu bertahan hingga tamat penggal yang ke-15. InsyaAllah. Okey, tuan. Apa ni, ketua BN apa ni? Abang Nenek penyokong PN marah betul, din PN tak boleh jadi kerajaan. Memanglah dia orang marah. Ya marah lah. Tak marah macam mana? Dia orang bukan berjuang, mereka cari makan. Kalau Muhyiddin tak jadi PM, macam mana mereka nak cari makan? Ada sahabat tu seorang tu yang suka nak saman orang tu.
Dulu dia duduk dalam UMNO, dia tak mampu nak cari makan. Jadi dia masuk Bersatu dan dia boleh cari makan. Tak lama lagi bila dia tak mampu cari makan dalam Bersatu, tuan-tuan tengok dan lihat sendirilah dia nak pergi cari makan kat mana pula. Sebab kebanyakan pemimpin Bersatu ni pemimpin yang jenis cari makan. Sebab dulu Bersatu memang banyak wang. Sebab tu bila kata SPRM membekukan akaun rasmi Bersatu, Muhyiddin dah gelabah. Mana nak cari wang ni? Nak bayar kaki tangan. Kaki tangan. Aduh. Masing-masing cari makan tu rasmi. Ya, mereka cari makan. Sekarang dah tak ada duit. Kita tengoklah perjuangan mereka setakat mana. Dulu tak puas ada suntikan ringgit. Sekarang bila tak ada suntikan ringgit, Muhyiddin tak boleh jadi Perdana Menteri. Itulah mereka gelisah dan gelabah. Di manakah mereka nak cari duit? Kita dah ada pengalaman dah. Kita memang tak ada duit parti kita. Hari ini kita dalam kerajaan pun, kita bukannya Perdana Menteri. Kita cuma timbalan Perdana Menteri satu. Itu je kedudukan kita yang paling tinggi. Tapi kita tak kisahlah. Sebab apa? Sepanjang selepas kita kalah pilihan raya ke-14, kita telah dididik, diajar, diterapkan politik perjuangan. Bukan politik puja wang. Tak ada lagi. Malah pemilihan yang bakal berlaku pun dapat UMNO menghapuskan sepenuhnya politik wang atau politik puja wang. Tak ada lagi. Nak berkempen pun tak boleh jumpa perwakilan. Nak bagi-bagi duit, kalau ditangkap, hilang kelayakan, hilanglah peluang. Maknanya syarat letakkan UMNO amatlah ketat supaya perwakilan-perwakilan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak untuk menentukan siapakah pemimpin di peringkat bahagian dan juga di peringkat pusat. Dan ini satu perubahan yang sangat hebat yang dilakukan oleh UMNO. Dan itulah tanda-tanda jelas bahawa UMNO akan bangkit, membawa segelombang yang hebat dan menang besar di pilihan raya yang ke-16. InsyaAllah, saudara. Okey, tuan-tuan. Siti Saripah, Facebook, bukankah hari ini BN seperti melukut tepi gantang? Maaf tanya. Melukut tepi gantang berbalik pada keputusan pilihan raya yang ke-15. Adakah mana-mana gabungan yang dapat simple majority? Adakah? PH tak ada mayoritas. PN tak ada mayoritas. BN pun tak ada majority. Tiga gabungan besar tak ada 112 kerusi. Bermakna pilihan raya ke-15 tak ada yang menang. Itu ceritanya. Yang boleh tertubuh kerajaan hari ini kerana solusi yang dititahkan oleh tuanku untuk menyelamatkan negara dan rakyat, iaitu menubuhkan kerajaan perpaduan. Di macam dakwaan Siti Saripah. Di mana fakta yang mengatakan bahawa UMNO BN melukut tepi gantang? Dulu sungguh ketika kita bersama dengan Bersatu menubuhkan kerajaan Perikatan Nasional, itu memang kita melukut tepi gantang. Presiden kita tak mendapat tempat dan amanah dalam kabinet kerajaan. Timbalan presiden kita tak mendapat amanah dan tempat dalam kabinet kerajaan. Disisihkan Muhyiddin, disisihkan oleh Ismail Sabri. Dulu memang kita melukut tepi gantang. Berbeza hari ini. Presiden kita timbalan Perdana Menteri satu. Deputi Presiden kita Bapa Menteri Pertahanan.
Menteri Pertahanan. Maknanya kedua teraju utama UMNO Barisan Nasional mendapat tempat dalam kerajaan. Makna kita tidak disisihkan. Kita tidak melukut tepi kantang. Dulu sungguhlah melukut tepi kantang. Itu jawapan saya. Dan ada juga ramai pemimpin yang tak dapat tempat. Sebab kita bina kerajaan ini bukan melalui rasuh jawatan dalam politik. Kita bukan ikut resmi Muhyiddin atau Ismail Sabri. Nak jadi Perdana Menteri, scheme of thing, rasuh jawatan. Anwar Ibrahim tidak berbuat demikian rupa. Bermakna kerajaan yang terbina hari ini lebih telus dan jernih berbanding kerajaan yang sebelum-sebelum ini. Itu cerita dia. Yang 10 orang turun SD itu, dia orang tanggung sendirilah. Siapa dia orang langgar mandat parti. Tentulah tak akan diberi peluang untuk duduk dalam kabinet. Kalau duduk dalam kabinet nanti dia jadi hantu Perikatan Nasional, susah juga. Dirasuknya yang lain, akhirnya jatuh kerajaan perpaduan. Betul? Sebab dalam politik ni kita kena berhati-hatilah. Jangan mudah mempercayai. Kalau kita ni mudah percaya, mudah kesian, takut sesal kemudian. Kalau kita mau sesal kemudian, jangan mudah percaya kepada proksi Muhyiddin yang masih berbaki. Janganlah keperangkap kali yang ketiga. Cukuplah. Okey tuan-tuan. Ada apa soalan ni tuan-tuan? Anwar Ibrahim, saya pimpinan Anwar Ibrahim, saya percaya kemampuan dia. Dia tentu ada cara dia sendiri. Kita tak boleh paksa dia ikut cara pemimpin yang sebelum ini. Dia tentu dia ada cara, agenda dia tersendiri. Cuma kena masa. Sekurang-kurangnya selepas dia mengambil alih kerajaan, tak adalah dia lockdownkan negara. Tak adalah dia suruh tuan-tuan scam My Sejahtera. Tak adalah dia suruh tuan-tuan ni berkurung di rumah. Tak ada. Dia tak kenakan apa-apa sekatan rumah, apa-apa sekatan daerah, apa-apa sekatan negeri, atau menghalang saudara-saudara untuk keluar negara. Dia tak buat semua benda tu. Malah dia, saya tengok, lebih mesra kepada ekonomi. Kita nampak mata wang melonjak, stok market kita meningkat, ekspor kita meningkat, bermakna ada perubahan yang cukup drastik dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma kita kena faham, kerosakan warisan Muhyiddin kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim terlalu teruk. Sistem kewangan kita rosak. Hutang sampai bertriliun. Pertama kalilah sejarah kemerdekaan kita. Itulah jasa dan kejayaan Muhyiddin Yassin. Tabung-tabung simpanan negara kosong. Itu juga jasa dan kejayaan Muhyiddin. GDP kita jatuh, mata wang kita jatuh. Itu juga kejayaan dan jasa Muhyiddin. Terbayang, ekspor pun merosot zaman Muhyiddin Mahir Syabri. Nampak? Dengan lonjakan kenaikan harga barang yang tak terkawal. Itu juga warisan peninggalan Muhyiddin kepada kita. Sebab dulu dia merupakan pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Bermakna apa yang dia pulihkan? Dia tak pulihkan apa-apa pun. Jadi dalam keadaan yang seteruk itu, kita rakyat tentulah kena beri sedikit masa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya beliau berjaya
memperbaiki segala kerosakan peninggalan Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional. Itu contoh dia. Ni Akmal Rizal ni dia orang bersatu. Kan? Dia ni orang Nordin. Kan? Yang berhormat Nordin, ahli parlimen Lumut. Tapi sampai ke hari ni saya tak tengok pun Nordin berhujah dalam parlimen. Kan? Mungkin kot dia tak berani nak berdiri. Kan? Dia tak tahu nak cakap apa. Kan? Sampai ke hari ni saya tak pernah lagi tengok Nordin, YB Nordin bercakap dalam parlimen. Diam saja. Biarkan dia lah. Memang Muhyiddin suka yang macam tu. Betul tak? Memang kawasan saya dimenangi oleh Bersatu dan PAS. Tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya kita boleh bagi peluang kepada yang berhormat Perikatan Nasional berkhidmat kepada rakyat. Dan kita harap mereka jangan lari dari tanggungjawab dan mereka kena pastikan setiap masalah rakyat di kawasan Lumut diselesaikan dengan baik. Jangan rakyat pergi jumpa, tak ada peruntukan, tak boleh, kami bukan kerajaan. Jangan bagi alasan-alasan yang macam tu. Sebab kamu yang memilih untuk menjadi pembangkang. Jadi kamu tak boleh jawab ke rakyat, kami ni pembangkang, kami tak boleh tolong kamu rakyat. Pandai-pandailah kamu tolong rakyat. Bagaimana? Zainul Ma'asyad janji kalah UMNO. Tak apa, kalah UMNO tinggal 30 pun tetap jadi kerajaan. Kalau menang 74 kursi tak ada keberkatan, tetap memilih jadi pembangkang. Kami menang 30 kursi ada keberkatan. Kamu menang 74 kursi tak ada keberkatan. Yang dikejar-kejar tak dapat, yang dikendong-kendong bakar berciciran. Nasib baiklah ada Akta Lompat Parti. Kalau tidak, itu ramai ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional yang mencari lubang untuk melompat. Akmal Rizal, mana saya pernah marah kepada saudara? Saya tak pernah marah. Sama juga di Perak ni. Perikatan Nasional menang 26 kursi dun, tapi tetap jadi pembangkang. Menang 26 kursi dun. Bergembira sakan Perikatan Nasional selepas keputusan kemenangan 26 kursi dun di negeri Perak. Malah ketika saya sedang mencabut, membuka banner-banner Barisan Nasional selepas kekalahan kita, ada satu orang tu, orang kuat parti PAS, ketawakan saya, kata, "Esmi, buat apa tu?" Saya tengah buka banner ni. "Bro, di mana?" "Ni Kelang Kabut ni, nak pergi jumpa dengan bakal MB Perak." Dia punya senyum sampai ke dahi, tuan-tuan. Dia punya sonok tu. Kita tak apalah. Tapi malangnya, saya jumpa dia 2 hari selepas hari tersebut. Saya tanya dia, "Apa cerita saudara?" Katanya, Razman nak jadi MB Perak. Kenapa yang jadi tu Syarani Muhammad? Dia maki hamun saya, tuan-tuan. Tak berhenti-berhenti dia maki hamun saya. Itulah perangai Perikatan Nasional. Bila mereka gagal untuk mendapat jawatan besar, mereka akan maki kita orang-orang UMNO sesuka hati mereka. Tapi tak apalah, kita pun tak ambil kisah perkara itu. Yang penting 9 kursi Barisan Nasional di Perak ada keberkatan. MB dari UMNO, speaker dari UMNO, 3 esko dari UMNO. Alhamdulillah lah. Makna UMNO di Perak akan terus berjuang, dan tentu pilihan raya yang ke-16 kita akan menang sekurang-kurangnya 30 kursi, insya-Allah.
Betul Razim Omar PN yang dirajui Muhyiddin belanjakan wang negara berbilion dari aset yang simpan oleh kerajaan BN. Betul Tuan Raziman Omar daripada TikTok. Penggomen jalanan, berapa kursi mereka bagi untuk UMNO next PRU? Kita tentulah akan fight untuk menentang kursi-kursi yang kita kalah kepada Perikatan Nasional. Sebab kursi-kursi sebutlah kawasan majoriti Melayu. Tentu kita akan mengambil alih semula dengan mencipta kemenangan di kursi-kursi yang kita kalah. Kita kalah kerana kita difitnah. Kita kalah kerana kita dianiaya. Kita kalah kerana permainan politik mereka ni ada sedekah. Kita tak ada sedekah. Bila mereka banyak bersedekah, itulah mereka menang besar tu. Tapi tak apa. Pilihan raya yang ke-16, amalan sedekah tentu tidak boleh diamalkan lagi oleh mana-mana parti. Itu rakyat boleh buat pilihan yang terbaik. Dan saya yakin rakyat akan beruang dan peluang kepada Barisan Nasional untuk mengambil alih semua kursi-kursi yang kita kalah kepada Perikatan Nasional. Musuh kita Perikatan Nasional, bukan Pakatan Harapan. Yang Pakatan Harapan tak apalah Pakatan Harapan. Tapi musuh sebenar kita adalah Perikatan Nasional. Jadi jangan sama sekali berprasangka baik kepada Perikatan Nasional. Kerana Perikatan Nasional tak pernah sedikit pun berprasangka baik kepada kita UMNO. Jangan mudah tertipu lagi saudara. Ingat, Perikatan Nasional adalah musuh politik kita. Musuh tetap musuh. Dan kita perlu berjuang dengan sebaik mungkin untuk memastikan musuh politik kita ni kalah di pilihan raya yang ke-16. Okay, tuan. Akmal Rizal Ismi Maisha tak payahlah nak buat cerita yang bukan-bukan, terus bukan-bukan semenjak cium apa ni. Akmal Rizal ada satu falsafah. Bersama dengan musuh itu lebih baik dari memaafkan pengkhianat berulang-ulang kali. Dulu memang kami bermusuh dengan Pakatan Harapan. Tetapi hari ini pesaing telah menjadi pelengkap. Tentu kekuatannya amat luar biasa. Mak Tun Mahathir untuk PM ke-11. Sokonglah Tun Mahathir. Saya pun tak tahu nak kata apa adalah. Tun Mahathir nak masuk dalam PAS, kena game lah PAS nanti. Biar pergi kat dia Jangan Tun Mahathir ni, tuan-tuan jangan duk percaya sangat ke dia. Ingat tak KJ? KJ tu sebenarnya dijatuhkan oleh Tun Mahathir, saudara. Di pemilihan 2018, permulaannya KJ tu dia menyokong Tengku Razali untuk bertanding jawatan presiden menentang Dr. Zahid Hamidi. Itu cerita yang sebenar. Makna sepatutnya perlawanan tu one by one, satu penjuru saja. Dua penjuru lah. Tapi kerana hujah Mahathir dalam media, Mahathir kata pada waktu tu KJ layak jadi Presiden UMNO. KJ ni pula jenis gila hormat, gila puji. Bila Mahathir puji dia yang KJ layak jadi Presiden UMNO, di KJ pun menawarkan dirinya sebagai calon Presiden UMNO. Dan disitulah punca kejatuhan KJ. Bila kita dah tawarkan diri presiden kita kalah, next pun kita nak juga jawatan presiden tu, betul tak? Maknanya bukan Zahid Hamidi yang bunuh karier politik KJ. KJ lah yang bunuh karier politik dia sendiri kerana termakan politik pujian Mahathir. Hakikatnya Mahathir ni nak menjahanamkan karier politik KJ. Sebab anak dia dulu ketika pemilihan ketua pemuda kalah kepada KJ. Betul tak? Jadi dendam Mahathir ni berpanjangan. Jadi Mahathir ni dia bunuh KJ dengan cara yang mudah saja. KJ, kamu tu layak jadi PM. KJ, kamu tu layak jadi Presiden UMNO. KJ dengar-dengar tu, pum, terus hantar orang mencalonkan diri lawan Presiden UMNO.
Betul kalah. Jadi KJ sepatutnya jangan duk marah kat Dr. Zahid Hamidi. Kamu pernah berlawan dengan dia di pemilihan 2018. Perwakilan tolak kamu dan milih Dr. Zahid sebagai Presiden UMNO. Yang kamu boleh menawarkan diri kerana kamu dah kena muslihat politik Mahdi. Aduh, sian KJ. Sekarang ni jadi DJ, jadi macam-macam. Biar kat dia lah. Orang under krisis ni, dia tak boleh dibiarkan sunyi. Jadi bila dia memilih untuk jadi seorang DJ radio, itulah kerjaya yang sesuai dalam keadaan situasi dia hari ini. Dia nak kata apa, dia katalah. Nak bangkit dalam politik ni bukan perkara yang mudah. Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu, pengaruhnya lebih hebat berkali-kali ganda daripada KJ. Pun ambil masa hampir 20 tahun untuk diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Itu pun atas sokongan Parti UMNO GPS kepada beliau. Dan tempoh 20 tahun tu 2 kali masuk penjara. 2 kali masuk penjara dengan berbagai-bagai tuduhan-tuduhan reka raksa Mahathir bin Mohamad. Adakah KJ boleh menjadi seperti Anwar Ibrahim? Tentu tak boleh. Sebab KJ naik dalam politik atas faktor kekeluargaan, bukan naik atas faktor kekuatan atau berdiri dengan kaki sendiri. Semua orang tahu KJ ni menantu siapa. Betul. Mana dia naik kerana kabel. Kalau tak ada kabel, dia nak naik macam mana? Betul. Macam kita ni orang biasa-biasa, tak ada kabel. Kita betul-betul berpatah sayap, pertongkatkan paruh, gunung didaki jua. Kita begitu. Betul. Dia tak ada. Dia ada kabel. Dulu. Jadi kalau KJ masih bercita-cita lagi nak jadi Perdana Menteri, teruskanlah. Di sekarang ni kita boleh letakkanlah KJ sebagai PM tepi. Mungkin kot 20 tahun lagi jadi PM, wallahualam. Kita tak tahu nasib orang. Cuma kalau dia tak mampu macam Anwar Ibrahim, jangan bermimpilah dia akan diangkat sebagai Perdana Menteri. Okey? Vaksin dia puncanya. Bab vaksin ni biarlah SPRM yang menjalankan siasatan. Sebab kita pun tak tahu harga vaksin yang dibeli oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Yang tahu perkara ni mungkin KJ dan Muhyiddin Yassin saja. Jadi kita tak tahu kan. Menang hari ni, esok minyak turun, itu tunggulah sama-sama. Bajet pun tak dibentangkan lagi. Kita sama tunggu, tengok bajet nanti. Saya percaya bajet kali ini bajet yang terbaik. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil masa yang agak panjang untuk merombak bajet yang telah dibahaskan dalam parlimen di bawah kerajaan Ismail Sabri. Dan saya percaya bajet itu tentu lebih baik dan mantap untuk rakyat dan negara lah. Sama-sama kita nanti lah, tak lama dah ni. Betul tak? Apa ni? Jeffrey Jeff, terbaik Tuan Smi. Zainon Bar Asyab, Facebook, Zahid Presiden UMNO paling lemah yang tak mampu di PM di kalangan Presiden UMNO. Kalau dia lemah, dia tak mampulah nak bawa UMNO menjadi kerajaan. Dia kuat lah, sebab tu dia mampu selamatkan UMNO, mampu jadikan UMNO sebagai kerajaan. Lawan-lawan dia pun bukan calang-calang. Ismail Sabri tumbang. Betul. Isyamuddin On tumbang. Tayyudur Rahman tumbang. Sedang Kasim tumbang. Noh Omar tumbang. YBKJ
YBKJ, Yang Berhormat kalah, kan, pun tumbang. Makna dia tak lemah lah. Kalau dia lemah, tentu dia mudah diperkatak-katikkan oleh Mahdi. Kalau dia lemah, bermakna UMNO sudah dibubarkan pada tahun 2019. Sebab dia kuat dan dominan lah, dia berjaya menyelamatkan UMNO dari dibubarkan Mahathir bin Mohamad. Hak jenis lompat-lompat parti macam Hamzah Zainuddin, Ketua Mangkang, itu pemimpin yang lemah. Bila kalah, lompat parti. Sekarang dia tak lompat lah, sebab ada anti lompat parti. Itu cerita dia, saudara. Itu cerita dia. Memanglah dia orang ni sakit hati sangat kat Dr. Zahid Hamidi. Depa dah tikam kata-kata, tuan-tuan. Kok belakang depa tikam, kok depan depa tikam, kok atas pun mereka tikam. Kaki depa tikam, dada mereka tikam, mata mereka tikam, macam-macam jenis tikam yang mereka buat. Tapi alhamdulillah, walaupun keadaan Presiden luka parah, tapi tak ada sampai masuk ICU. Beliau bangkit balik dan lawan mereka-mereka pengkhianat ni dan berjaya menyingkirkan satu persatu. Itu cerita dia. Makna Presiden UMNO tak lemah. Betul. Dan Presiden UMNO ni pun tak gelojoh. Dia tak request pun terjemahan, I nak jadi PM. Kalau nak bersama I nak jadi PM. Dia tak request pun, tak demand pun. Cuma atas keikhlasan Anwar Ibrahim mengangkat beliau sebagai timbalan Perdana Menteri 1. Terima kasihlah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebab dia tak bawa perangai Muhyiddin, tak bawa perangai Ismail Sabri. Kalau cuba dia bawa perangai macam Muhyiddin, tentu hari ini kita tak akan menikmati kestabilan politik. Betul? Maknanya Anwar Ibrahim ni tak menganggap bahawa Dr. Zahid sebagai ancaman kepada kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Berbeza zaman Muhyiddin. Muhyiddin tak pilih Tok Zahid, tak pilih Tok Mat, kerana dia melihat Tok Zahid dan Tok Mat sebagai ancaman kepada kedudukan beliau sebagai PM yang ke-8. Jadi dia lantik orang yang dia boleh kontrol, boleh cekok di hidung, iaitu Ismail Sabri. Sebab tu bila dia tak boleh pi lagi dalam UMNO, dalam kerajaan, dia mencipta keajaiban, melantik Ismail Sabri sebagai TPM. Dan Ismail Sabri pada waktu tu terlampau bernafsu tinggi sehingga melanggar mandat parti yang tidak membenarkan mana-mana ahli parlimen menjawat jawatan timbalan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Tapi dia langgar. Tak apalah, UMNO maafkan dia lagi. Nak jadi Perdana Menteri, UMNO pun sokong dia jadi Perdana Menteri. Apa-apanya dia hanya memperalatkan kita. Rupa-rupanya dia dah ada perjanjian awal dengan perikatannya. Okey. Zainon kes dia dulu 87. Tuan Zainon 87 tinggal 47. Kenapa berkurangan? Mahkamah melepaskan dan bebaskan Datuk Seri Zahid Hamidi atas tuduhan tersebut. Sebab apa? Sebab dia dianiaya, yang dia dibebaskan, dilepaskan. Yang 47 ni pun pendakwaan terpilih. Kerana dia enggan membubarkan UMNO mengikut arahan Mahathir Bersatu. Dan nescaya saya yakin yang 47 kes ni juga mahkamah akan membebaskan dan melepaskan Dr. Zahid Hamidi. Clear? Ya, 40 kes tu dilepas dari bebaskan zaman kerajaan Perikatan Nasional.
40 kes tu dibebaskan, dilepaskan zaman kerajaan Perikatan Nasional, bukan zaman kerajaan perpaduan. Cuma ada baki 47 kes lagi di bawah kerajaan perpaduan, dan kita percaya keputusan akan memihak kepada kita. Sebab kita tahu Presiden UMNO didakwa kerana mempertahankan UMNO dari dibubarkan Mahdi. Dah tahu dah kronologi cerita tu kan? Tahu kan? Bila Mahdi nak mengharamkan UMNO dari dalam kerajaan pada waktu tu, Anwar Ibrahim menentang tindakan Mahdi. Anwar Ibrahim tidak mengizinkan Mahdi Muhyiddin mengharamkan UMNO daripada dalam kerajaan. Jadi Mahdi tak puas hati, nak guna kuasa haramkan UMNO, Anwar tentang. Jadi Mahdi cari Dr. Zahid, mengumpam Dr. Zahid, nak menjadikan Zahid sebagai kambing hitam untuk agenda Mahathir membubarkan UMNO. Itu Zahid dah kata, kalau dia bubarkan UMNO, kuburnya akan dikencing oleh orang Melayu sampai bila-bila. Dia kata aja. Makna dia mempertahankan amanah dia sebagai Presiden UMNO untuk menjaga UMNO. Kalau amanah tu pun dia boleh jaga, takkanlah dia nak sakau, takkan dia nak sapu, betul tak? Tuan-tuan, kita boleh nilai sendirilah benda tu, antara orang amanah dan tak amanah. Okey, tuan-tuan. Mat, ya ke tak bersalah? Saya percaya Tok Zahid akan dibebaskan, dilepaskan oleh mahkamah tanpa campur tangan eksekutif terhadap kes tersebut. Dan tak lama kita ternanti-nantilah kluster mahkamah yang baru. Okey, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. User 251358742633. Nama user Facebook TikTok ni. Sekarang Anwar bagus sangat. Sekarang Anwar bagus sangat. Apa ni? Biar. Apa ni? Pengomen jalanan Najib bakal dibebaskan, betul tak? Wallahualam, itu kita serahkan kepada sistem perundangan kita. Saya tidak mau mencampur soal mahkamah. Itu bukan itu di luar daripada kemampuan saya lah. Mahkamah is mahkamah lah, betul. Kemudian Khairul Anwar Saad terbaik Tuan Ismi, terima kasih atas sokongan saudara Khairul Anwar Saad. Terima kasih banyaklah. Itu dorongan yang baiklah. Kau apa dah pukul 6.25 di malam tersambung pula kan. Okey, Kerry PN bakal melingkup, memang lingkup. Hari demi hari keadaan PN semakin parah. Mereka hari ini umpama berjalan dalam gelap. Tak ada lagi hala tuju. Yang mereka tu nampak Kajang ke Sungai Buloh? Yang tu mereka nampak kan. Kajang ke Sungai Buloh? Ni Kajang ke Sungai Buloh? Itu yang mereka nampak kan. Dulu mereka bolehlah hina-hina kita, kata kita macam-macam. Sekarang ni pada waktu tu kita berjalan dalam gelap. Sekarang giliran Perikatan Nasional berjalan dalam gelap. Pandai-pandailah berjalan. Tu orang panggil kiparah. Dan apa yang kita buat kepada orang akan balik kepada kita. Dalam keadaan hari ini, kalau nak selamatkan diri, kena lari lah. Tengok Kut Muhyiddin nak lari ke, tak tahu lah kan.
Setakat ni dia tak larikan diri dia lagi. Betul tak? Dan kita tengok sama ada dia mampu menghadapi segala perkara atas perbuatan beliau ketika menjadi Perdana Menteri dulu. Okey. Akmal Reza Ismi Maisha habis tu sekarang UMNO bersama Anwar DAP. Macam mana pula perasaan orang-orang Melayu? UMNO bersama dengan Anwar DAP. Ya, UMNO bersama dengan Pakatan Harapan. Tapi kami bukan jual prinsip perjuangan Melayu kepada DAP. Tak tengok orang ni bila P. Ramasamy duduk mengaut. Siapa hentam P. Ramasamy? Wabisani itu daripada Amanah. Amanah pun hantam DAP. Duk sat tu, tengok PKR pun hantam P. Ramasamy. Tak lama lepas tu, Anthony Locke, SUA DAP. Dia kata Presiden DAP lah. Pun hantam P. Ramasamy. Nampak? DAP pun hantam P. Ramasamy. Nampak? Amanah pun hantam P. Ramasamy. PKR pun hantam P. Ramasamy. Kita UMNO pun hantam P. Ramasamy. Nampak? DAP pun boleh hantam P. Ramasamy, tuan. Amanah dia syah. Dia minta DAP pecat P. Ramasamy. Nampak? Bermakna hari ni kita ni UMNO ni bawa wadah perjuangan Melayu. Bila kita bawa wadah perjuangan Melayu, bila ada mana-mana pemimpin menyentuh tentang agama, tentang bangsa, automatiklah kita akan lawan, betul? Maknanya syarat yang terletakkan, acuan yang kita letakkan, tidak boleh menyentuh soal agama, soal hak bangsa, soal tanah air kita. Maknanya PKR, Amanah, DAP menghormati perjanjian tersebut. Sebab tu mereka pun blanket parti P. Ramasamy. Berbeza dulu ketika DAP bersama dengan Bersatu. Bersatu bersama DAP dengan menjual prinsip Melayu. Nak ISEP pun ISEP lah. Nak Rome Statute pun Rome Statute lah. Nak bawa Abu Mayat Cimping masuk, bawa lah, tak apa. Nak gunakan 3 bahasa, sama rata bahasa pun, bawa lah. Nak edarkan komunis pun edar lah, tak apa. Sebab dulu Bersatu dia jual prinsip. Kita jalan depan, berhadapan dengan PH dan DAP. Bukan macam Bersatu. Dia jalan menonggeng, tuan. Dia tonggeng. DAP menonggeng dekat DAP. Kita berdepan. Gentleman. Kalau you nak, jangan langgar syarat ni. Kalau you langgar syarat ni, kita sama-sama jatuh, tak apa. Yang penting agama, bangsa dan tanah air terbela dan terjaga. Nampak? Jangan-jangan tengok Amanah hantam DAP kan. Jangan-jangan tengok DAP hantam DAP kan. Baru-baru terbukti bahawa acuan yang dibawa oleh UMNO tu telah menyerap dan boleh terima oleh parti-parti dalam Pakatan Harapan, insya-Allah. Akmal Ismi Maisha, kita nak lihat sama ada orang Melayu kembali atau tidak kepada UMNO. BN akan lihat di PRN 6 buah negeri nanti. Untuk PRN 6 buah negeri ni, kita tak bolehlah kata orang Melayu yang menyokong PN akan kembali kepada UMNO. Sebab jarak pilihan raya ke 15 dengan PRN ni terlampau dekat. Betul tak? Kalau PRU 16 memang confirm 100% pengundi PN akan kembali mengundi kepada UMNO Barisan Nasional. Untuk jangka masa dekat ni, kita tengok bergantung kepada pergerakan dalam TikTok, pergerakan dalam Facebook, pergerakan dalam YouTube.
Kalau pergerakan dalam TikTok tu kan, memperlihatkan dikuasai oleh UMNO, Barisan Nasional dan Pakatan, bermakna keputusan di peti undi nanti pun akan memihak kepada kita. Tapi kalau tengok TikTok, di Facebook kan, PN menguasai, bermakna mereka akan juga menguasai di peti undi nanti. Sebab media sosial sebenarnya adalah dunia simulasi ataupun orang sebut sebagai teori simulakra. Apa yang berlaku dalam media tu sebenarnya akan berlaku di dunia realiti. Jadi bagaimana kita nak menang PRN? Kita ni ahli-ahli parti kerajaan perpaduan. Kita kena bersepakat untuk menjadi pelengkap, untuk bersama-sama bersaing dengan sihat untuk menguasai media sosial, terutamanya TikTok dan Facebook. Sebab TikTok ni banyaknya orang muda, Facebook ni orang lama. Maknanya Facebook pun kita kena kuasai, TikTok pun kita kena kuasai, barulah kita akan kuasai peti undi. Jadi itulah kelemahan kita. Perbaiki kelemahan, insya-Allah kita akan bawa kemenangan. Okey, betul tak? Betul tak? Sebab tu tuan-tuan tengok hari ni orang macam Perikatan Nasional lah, dia punya pemimpin, contohnya MB Kedah tu, Sanusi tu, Datuk Seri Sanusi tu, dia pun dah main TikTok, selalu buat live dekat Facebook dia buat live, dekat YouTube dia buat, dekat TikTok pun dia join dengan mana-mana pihak lah, tim dia lah, tu budak tu lah. Betul tak? Kenapa? Sebab dia orang pun terdesak hari ni. Dulu mereka ni kuasai semua media. Media arus perdana dia kuasai dulu. Media konvensional, surat khabar pun mereka kuasai dulu. Media sosial, Facebook, TikTok, YouTube pun mereka kuasai pada waktu tu. Tapi bila mereka tak boleh di kerajaan, mereka tak boleh lagi nak kuasai media-media konvensional. Jadi pilihan akhir yang mereka adalah menguasai atau mengekalkan penguasaan dalam Facebook dan TikTok. Jadi bagaimana kita kalahkan mereka di peti undi? Kita ni ahli-ahli parti perpaduan, kena menyerang mereka berhabis-habisan dalam TikTok, Facebook. Serang habis-habisan. Tapi nak serang tu serang dengan kebijakan, bukan maki hamun. Serang dengan kebijakan penuh makna, supaya masyarakat mendapat penjelasan yang tepat. Itu je. Boleh no? Mesti boleh tuan no? Kuasai TikTok, kuasai Facebook, kuasai YouTube, insya-Allah kita akan kuasai peti undi. Kalau kita kalah kat TikTok, kalah kat Facebook, bermakna kita juga akan kalah di peti undi. Benda ni saya dah cakap lama dah dulu. Tapi pada waktu tu ada pihak beranggapan bahawa politik media sosial ni dan tak akan beri impak yang banyak kepada keputusan di peti undi. Sebab pada waktu itu banyak pihak masih belum lagi menikmati kemenangan atau merasai kekalahan di peti undi. Sekarang ni bila postmortem dibuat, barulah semua orang yakin punca kekalahan kita disebabkan kita tidak menguasai media sosial. Ini tuan-tuan, rakan-rakan seperjuangan, tuan dan puan kena lihat, TikTok tu macam peti undi, Facebook tu macam peti undi. Kalau tuan dan puan berusaha kuat di TikTok dan Facebook, bermakna peluang parti kita untuk mendapat kemenangan di peti undi tinggi. Tapi kalau kita sambil lewat, kita biarkan TikTok dikuasai oleh Perikatan Nasional,
Facebook dikuasai Perikatan Nasional, bermakna kita jangan menangis nanti kalau kita kalah di peti undi. Kita kena berusaha kan? Lawan habis meta lah kan? Nak lawan biar habis meta. Ini lawan meta tak habis kan? Tekan minyak 80, dia berhenti balik turun 60. Nak lawan habis meta. Kalau kemampuan tuan lari 220, lari 220. Kalau kemampuan saudara boleh lari 300 km sejam, lari 300 km sejam. Keluarkan potensi, keluarkan kekuatan masing-masing. Jangan duk simpan-simpan. Kan? Keluarkan semua. Saya percaya ahli-ahli parti perpaduan ini mampu untuk mengalahkan Perikatan Nasional dalam TikTok dan Facebook. Okey tuan-tuan, wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tuan.